pelaburan yang dilakukan oleh licensed fund manager untuk melaburkan bagi pihak kita, melaburkan bagi pihak retail investor. Itulah disebut private mandate. Okey, maksudnya private mandate tu, private ni kita, mandate ni kuasa. Okey, kuasa yang kita berikan kepada licensed fund manager untuk laburkan duit untuk kita. Okay, so that's the idea tentang private mandate yang saya faham lah. Okay, jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini adalah apabila sesuatu fund management company ingin menawarkan perkhidmatan mereka kepada retail investor macam kita, mereka akan keluarkan offer private mandate tersebut. So private mandate ni dia ada beberapa jenis private mandate lah, bergantung kepada kriteria pelaburan yang kita nak buat. Okay, sebagai contoh, ada private mandate yang memfokuskan kepada counter saham yang blue chip sahaja. Okay, dia punya pemilihan counter, kalau fund managers tu beli, dia akan pilih counter blue chip. Counter blue chip ni counter yang ada dalam KLCI lah, kita FBM KLCI kita, counter 30 counter terpilih tersebut. Jadi dia akan beli counter dalam pilihan counter tersebut sahaja. Ada private mandate yang dia memfokuskan kepada dividen sahaja. Dia buat pemilihan counter based on dividend yield. Counter yang paling banyak memberikan dividen based on kriteria tertentu lah. Okay? Jadi itu satu private mandate. Dan ada juga private mandate yang dia punya jenis pelaburan yang dia buat adalah unit trust. Unit trust ni maksudnya dana-dana yang ada dekat luar sana, dia akan pilih yang terbaik untuk kita dan dia akan tolong laburkan dekat dana yang terbaik tersebut. Okay? Jadi licensed fund manager ni dia akan keluarkan private mandate. Dia akan offer, fund management company ni akan create jenis-jenis private mandate dan kita sebagai retail investor boleh pilih. Boleh pilih kita nak melabur kat mana. Kita nak melabur dekat unit trust ke, kita nak melabur dekat blue chip counters ke, kita nak melabur dekat dividend enhanced dividends ke, okay, kita nak invest dalam opportunity counters ke, counter yang small cap, medium cap ke, kita nak melabur dekat dalam counter warrant ke. Ada pilihan-pilihan dia. Jadi itulah dia private mandate, okay, di mana ada pilihan untuk kita melabur. Dan setiap private mandate tu ada syarat-syarat dia lah. Ada contohnya macam unit trust, private mandate, kita boleh bermula dengan initial investment RM5,000. Okay, kalau untuk blue chip, dia punya minimal investment dia adalah RM10,000. Jadi setiap private mandate tu ada syarat-syarat dia. Okay, alright. Jadi apa yang kita nak belajar tentang private mandate ini adalah bagaimana kita nak membuat pemilihan private mandate. Kita nak melabur dalam private mandate unit trust ke, kita nak melabur dalam private mandate blue chip ke, kita nak melabur dalam private mandate dividend enhance ke. Itu adalah pilihan yang kita boleh buat. Tetapi selepas kita melabur, contoh kita pilih kita nak melabur dalam blue chip counters, jadi kita daftar untuk melabur dalam private mandate tersebut, maka kita akan masukkan duit dalam account kita dalam private mandate tersebut dan licensed fund managers akan gunakan duit tersebut untuk membelikan bagi pihak kita counter blue chip tersebut. Dia akan belikan untuk kita pada harga sekian-sekian lah yang dia buat kajian untuk kita dan rasanya bagus bagi dia. Alright, maka dia akan buat pembelian untuk kita. Okay, jadi kita tak payah fikir nak beli counter apa, nak buat pembelian bila, berapa banyak unit kita nak beli. Semua tu akan dilakukan oleh licensed fund manager ni. Mereka adalah professional, mereka adalah license, mereka knowledgeable dan mereka ni experience. Mereka ni semuanya adalah orang-orang yang terlatih dalam bidang kewangan dan pelaburan dan mereka mempunyai pengalaman lah untuk melakukan pelaburan, okay, untuk manage fund kita. Okay, jadi bila saya dapat tahu tentang peluang private mandate ni dan initial investment adalah sebanyak RM5,000 atau RM10,000 sahaja, maka saya rasa itu adalah peluang bagi anda, bagi kita yang nak melabur dalam private mandate. Okay, anda boleh melabur dalam private mandate. Okay, alright. Sekejap anak saya pasang TV kuat sangat. Kejap jangan ke mana-mana. Okay, alright.
Kita bertemu kembali. Okay, right. Okay, right. Adakah anda masih bersama dengan saya? Saya pergi tutup pintu sekejap tadi. Okay, alright. Ada soalan apa-apa tak setakat ni? Setakat ni ada apa-apa soalan tak untuk saya? Kalau ada soalan, anda boleh tanya soalan dekat ruangan komen, okay? Okay, alright. Sekejap saya tengok anda punya komen. Saya Idrus Al-Saghof. Saya pun ada experience macam ni, tapi jumlah RM100 je. Tu pun serik dah, taubat. Alright, Puan Ozi Adam. Tuan, untuk invest for me ni, siapa atau company apa yang jadi private mandate tu? Okay, right. Untuk invest for me, okay, apa yang kita buat dalam invest for me adalah kita nak kumpulkan anda yang berminat, yang serius berminat untuk melabur dalam private mandate. Okay, dalam invest for me ni, kita akan berikan anda education, kita akan berikan penerangan, kita akan make sure anda jelas dengan journey anda dalam pelaburan melalui private mandate. Apakah risiko yang anda perlu ketahui, apakah kos-kos yang terlibat, semua tu kita akan belajar dalam Invest for Me punya program ni lah. Okay, dan ianya adalah satu circle di mana anda akan ada circle untuk pelaburan private mandate. Kalau sebelum ni anda pernah belajar saham bersama dengan saya, kita ada Saham Mastery. Itu circle untuk belajar saham. Dalam Invest for Me ni, kita belajar untuk melabur dalam private mandate. Okay, dan of course, apa sahaja peluang yang melibatkan pelaburan yang kita boleh letak modal dan boleh dilakukan pelaburan tersebut secara sah di sisi undang-undang dan juga patuh syariah, kita akan kongsikan dengan anda dalam program Invest for Me ni. Bukan sekadar private mandate. Private mandate ni salah satu jenis pelaburan yang ada di luar sana yang kita nak offer ataupun nak share dengan anda pada kali ni lah. Okay, dan untuk kali ni program private mandate tersebut, okay, yang kita tengah engage adalah nama company tu adalah Phillip Capital Management, PCM, Phillip Capital Management. Alright, dan basically kita arrange untuk sesi macam ni untuk Invest for Me ni adalah perkara yang saya plan, okay, supaya saya dapat sharing dengan anda lebih banyak tentang private mandate. Okay, sebab bagi saya dalam apa sahaja medium pelaburan yang kita nak lakukan, kita kena pastikan yang kita tahu kenapa kita melabur dalam sesuatu medium pelaburan. Okey, apakah cara untuk melabur, kemudian kita kena tahu apakah dia punya risiko. Okey, itu benda yang penting untuk kita tahu, dan benda ni banyak benda yang kita kena belajar lah. Jadi along the way ni saya akan buat sharing dengan anda sehinggalah anda rasa macam anda perlukan perkhidmatan private mandate ni, okey, untuk anda melabur melalui private mandate. Okey, alright. Okay, apa lagi soalan yang anda nak tanya? Okay, saya nak jawab dulu soalan anda. Okay, Ijaz Ezeja, untuk CDS free account, buka account RM10. Kalau account invest for me, berapa coach? Dia macam ni, Invest for me ni bukan account. Invest for me ni adalah circle. Circle ataupun community. Orang yang berminat nak tahu tentang peluang melabur dalam private mandate. Okay, so itu adalah perkara yang kita akan buat dalam Invest for Me ni. Sini. Mana sini? Tak nak sini? Tak nak? Okay. Alright. Okay, alright. So, Invest for Me adalah community. Tempat kita belajar, dapatkan informasi. Okay, dan bila anda nak melabur, anda kena pergi ke private mandate lah. Kita akan bantu anda untuk proses pendaftaran dan sebagainya. Okay. Alright. Zamrizam, apa beza private mandate unit trust versus blue chip? Okay, soalan yang bagus daripada Zamrizam. Okay, private mandate unit trust ni maksudnya fund managers akan laburkan duit kita dalam dana-dana unit trust sahaja. Okay, kalau blue chip pula maksudnya fund managers tu, license fund managers akan laburkan duit kita dalam kaunter-kaunter blue chip di Bursa Malaysia sahaja. Dia tak akan campur. Okay, maksudnya kita pilih kita nak melabur dekat mana. Okay, kalau kita suka blue chip, dan dia pergi, kita daftar untuk blue chip private mandate lah. Okay, kalau kita minat dengan unit trust, okay, maka kita boleh pilih melabur untuk unit trust. Jadi perbezaannya adalah dari segi volatility. Okay, kalau kita tengok unit trust ni volatility dia kurang. Okay, kalau kita tengok blue chip
counters yang mungkin ada beri dividen, mungkin juga memberikan capital gain. Okey, jadi itu adalah perbezaan di antara unit trust private mandate dengan blue chip private mandate. Okey, alright. Muhammad Nuruddin, minimum 5k untuk unit trust, 10k untuk blue chip stock. Betul tu. Okay, PCM, Muhammad Azman Senin, PCM, betul. PCM bukan paracetamol tapi Philip Capital Management. Okay, right. Hafiz Salim, kira tuan macam introducer ke? Yes, betul. Kiranya saya introduce anda kepada Philip Capital Management, tapi saya akan assist anda, saya akan guide anda proses tersebut. Okay, kalau anda nak buka account macam mana, okay, kita ada program-program yang kita akan sediakan khas untuk anda yang nak melabur dalam private mandate. Ibarat macam saya bantu anda, assist anda supaya anda dapat masuk ke private mandate ni dengan tenang, okay, dan dengan betul lah, tak tersilap mana-mana. Okay, alright. Syed Idrus Al-Sagaf, tuan, bolehkah kita lihat investment kita sama ada untung atau rugi? Jawapannya boleh. Alright, boleh. Okay, jawapannya boleh. Bila kita melabur dalam private mandate ni, kita akan dapat satu online portal di mana kita akan nampak apakah yang license fund manager ni buat dengan duit kita. Okay, dia beli counter apa, bila dia beli, berapa harga dia beli, semua kita boleh nampak. Jadi kita boleh monitor lah secara daily basis. Setiap hari kita boleh tengok apa yang berlaku. Alright, dan kita boleh monitor lah apa yang berlaku dalam pelaburan yang kita lakukan. Okay, so kita boleh tengok sama ada untung ataupun rugi, kita boleh tengok dalam portal kita. Okay, alright. Solah Azim, video tertiba gelap lah pula. Adakah anda nampak saya? Adakah anda masih nampak saya? Solah Azim kata video tertiba gelap. Nampak ke saya? Kalau nampak, komen nampak. Muhammad Alif, macam Wahid ke tuan? Saya tak pasti Wahid Investment dia buat macam mana, tetapi private mandate adalah private mandate. Saya rasa Wahid Investment bukan private mandate. Okay, alright. Syed Idrus Al-Sagaf, okay je, video jelas. Nanti pasal Wahid Investment nanti saya akan buat study sikit dan saya akan mungkin buat live explain perbezaan private mandate dengan Wahid Investment. Okay, so kalau anda nak tahu apa bezanya, nanti anda kena tengoklah live saya yang akan datang lah. Boleh tak? Okay, alright. Ija Azija nampak jelas. Nur Azli Ma'ali nampak. Ahmad Sufian nampak. Okay, Azima nampak. Okay, alright. Okay, Zaid Zin, keuntungan dan kerugian dikira macam mana coach? Adakah dalam bulanan atau one time? Okay, keuntungan ni dia macam ni. Kalau kita masukkan modal kita RM10,000, kemudian license fund manager ni akan mula melabur untuk kita. Jadi kita punya keuntungan dan kerugian ni based on RM10,000 tu. Maksudnya dia akan tulis initial investment kita berapa ataupun kita punya modal capital kita berapa, dan dia akan cakap market value. Dia akan dalam portal tu akan tulis berapa market value kita. Jadi kalau lebih daripada modal asal kita ataupun modal terkumpul kita, maka kita sedang membuat keuntungan lah dekat situ. Kalau dia punya market value sekarang adalah rendah, total duit tu lebih rendah daripada duit yang kita laburkan, maka kita sedang mengalami unrealized loss. Okay, so itu adalah perkara yang kita boleh monitor lah dengan cara yang lebih mudah. Tetapi setiap counter yang dibeli, contoh dia ada beli 5 counter, kita boleh tengok counter yang dibeli tu yang mana buat untung dan mana yang buat rugi. So kita boleh tengok lah. Okay, okay, Muhammad Alif, terima kasih banyak tuan. Okay, Hafiz Salim nampak. Jasafin Jalani nampak jelas. Okay, alright. Alhamdulillah kalau nampak. Okay, alright. So itulah dia tentang asas private mandate. Apa lagi soalan? Apa lagi mungkin persoalan yang anda nak tanya saya tentang pelaburan private mandate ni? Kalau ada beberapa soalan lagi, mungkin saya boleh jawab. Okay, kalau jelas tak ada soalan, maksudnya semua faham lah kot apa yang saya explain dari tadi. Okay, bagi saya sebenarnya private mandate ni adalah satu peluang untuk kita melabur. Okay, dan yang paling best sekali adalah kita boleh melabur dengan cara yang mudah. Kita tak payah susah-susah nak monitor saham kita. Kita tak payah susah-susah nak buat keputusan. Sebab keputusan tu, tanggungjawab membuat keputusan tu kita telah serahkan kepada license fund manager. Biarkan mereka gunakan kepakaran mereka untuk melabur untuk kita.
Okay, jadi kita bolehlah buat benda lain.